Isu akidah semasa yang berlaku dalam kalangan umat Islam terbahagi kepada tiga. Antaranya fahaman Islam liberal dan pluralisme agama. Yang kedua, amalan syirik dan ajaran sesat. Dan yang terakhir adalah fahaman Syiah. Baik, apa itu Islam liberal? Islam liberal merupakan satu fahaman sesat yang datangnya dari sifat tidak yakin, rendah diri dan mengagungkan pemikiran barat oleh orang Islam. Baik, menurut Kamus Dewan edisi keempat, liberal itu sendiri bermaksud bersifat condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik ataupun makna lainnya bersifat atau berpandangan bebas serta berpandangan terbuka, tidak terkongkong kepada sesuatu aliran dan pemikiran dan sebagainya. Baik, seterusnya pluralisme agama. Pluralisme agama ini merupakan mereka menganggap semua agama adalah sama dan semua agama membawa ke arah kebaikan. Tetapi Allah tidak menerima konsep ini kerana apa yang disuruh diamalkan oleh Allah dalam agama Islam ada kebaikannya tersendiri daripada agama yang lain. Yang kedua yang berlaku dalam kalangan umat Islam di dalam Malaysia adalah amalan syirik ataupun ajaran sesat. Baik, amalan syirik ataupun ajaran sesat ini merupakan sesuatu ajaran, fahaman ataupun amalan yang didakwa sebagai ajaran agama Islam walhal bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebagai contoh, ajaran ayah Pin yang mendakwa bahawa dirinya merupakan penguasa langit dan mengatakan bahawa dirinya merupakan rasul terakhir. Ciri-ciri ajaran sesat ialah menyalahi prinsip sumber perundangan Islam serta bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Seterusnya adalah, yang terakhir adalah akidah Syiah. Baik, akidah Syiah ini mempunyai rukun kepercayaan iaitu usul ad-din, iaitu tauhid Allah itu satu. Adalah Allah itu maha adil. Kiamah, Allah akan membangkitkan manusia untuk pengadilan di hari kiamat. Nubuwah, Nabi dan Rasul maksum dilantik Allah untuk mengajar dan membimbing manusia. Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir. Imamah, Allah melantik orang tertentu sebagai pemimpin umat manusia iaitu imam. Tetapi akidah Syiah ini dia menjadi satu pencanggahan kepada ahli sunnah wal jamaah apabila mereka menganggap khalifah yang diwasiatkan secara nas imam adalah maksum seperti Sayyidina Ali yang merupakan pemimpin umat Islam setelah kewafatan Rasulullah. Mereka juga mencela para sahabat Nabi dan ummahatul mukminin, menghalalkan nikah mutah yang diharamkan oleh mazhab Sunni. Mereka juga menolak beberapa ijma' ulama dan mereka juga menolak qiyas. Cara-cara menghadapi ajaran sesat pada zaman kini. Umat Islam seharusnya sentiasa kembali mengikut ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memperoleh akidah sahihah sebagai apa yang telah dibuat oleh para salafus soleh. Makanya, kita perlulah berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kesannya, keyakinan terhadap kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus menetapkan keimanan terhadap kebiasaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. An Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi sunnatan nabiyyah. Dari Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, berpegang teguh keduanya, iaitu kiblatullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Mutawatta Al-Malik. Yang seterusnya, umat Islam perlulah mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal syubhat-syubhat mereka, bertujuan berusaha untuk mematahkan dan menyangkal ideologi dan ajaran sesat dengan kebenaran agama Islam yang selaras dengan pemikiran dan ideologi dan logika, sekaligus mendorong sekalian ummah Islam supaya menolak kekal serta berusaha memantapkan keyakinan dengan kebenaran Islam dengan berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini membuktikan bahawa tindakan menyelidik ajaran Islam dan analogi asing yang muncul dalam kalangan sesebuah masyarakat adalah amat berguna untuk mencari kebatilannya dan menyebarkan beberapa informasinya kepada para umat Islam supaya berhati-hati dengan ajaran yang menyesatkan
itu dalam kehidupan seharian. Kesannya, pemikiran dan keyakinan ummah kepada kebenaran Islam dapat terpelihara serta kestabilan negara dan kemusnahan akhlak dapat dibenteng. Mencegah penularan ajaran sesat dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Yang pertama, melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar. Pengaruh ajaran sesat dalam ditangkis dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal atau tidak formal. Yang kedua, menyebarkan ajaran Islam. Ajaran Islam hendaklah sentiasa didedahkan kepada masyarakat melalui pelbagai kaedah seperti media cetak, elektronik, ceramah, seminar, forum dan simposium. Yang ketiga, kerjasama dalam penguatkuasaan undang-undang secara bersepadu oleh pihak akan dapat membendung kegiatan ajaran sesat daripada terus menular dalam masyarakat. Yang keempat ialah program pemulihan akidah. Orang yang terlibat dalam ajaran sesat amat memerlukan kepada program pemulihan akidah di buah pusat pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah Jelebu Negeri Sembilan dan Pusat Pemulihan Akidah Ulu Yang Selangor. Salah satu cabaran dalam pengembangan agama Islam sejak dahulu ialah wujudnya pengaruh yang cuba memesongkan akidah menganut agama Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hinggalah kepada zaman kini, umat Islam secara amnya tidak pernah sunyi daripada berhadapan dengan isu penyelewengan akidah dan penyebaran ajaran sesat. Marilah sama-sama kita menuju ke jalan yang benar.